Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini dan kita nak bincangkan berkenaan dengan lelaki dan juga perempuan ya. Dia ada lelaki, dia ada perempuan, ada yang tiga. Dan hubungan lelaki dengan perempuan ini satu hubungan yang bahaya sebenarnya ya. Tetapi satu maklumat baru juga, dia sebenarnya lelaki dengan lelaki pun bahaya. Kalau dulu kita bimbang, kalau budak remaja ataupun orang belum kahwin, lelaki dengan perempuan yang tidak ada ikatan perkahwinan, pergi sana sini, kita kena bimbang kan. Tetapi pada hari ini juga kita kena bimbang kalau lelaki itu dia berkawan dengan lelaki saja, lelaki itu saja. Dia tak kawan lelaki lain, lelaki itu saja. Sebab statistik orang sakit HIV AIDS kalau usia dia 50 ke atas, 40 dan 50 ke atas, punca dia cucuk sendiri. Dia dadah. Pesakit HIV AIDS yang 40 ke atas, generasi 40 ke atas, puncanya dadah. Tetapi pesakit HIV AIDS yang usianya 20-an dia bukan sebab dadah lagi lah. Dia sebab MSM. Apa dah? Tahu? Tak tahu? MSM, Man Sex Man. Dia bahasa lembut sikit lah. Kalau dia kata homoseks tu dia nampak haramnya. Tapi kalau dia kata MSN tu nampak macam tak ubah haram lah. Bahasa lah. Jadi bahaya juga lelaki dengan lelaki pun kan? Cuma itu berlawanan dengan fitrah lah. Sekarang fitrahnya ialah lelaki dengan wanita ya. Kita sebut dalam bahasa kita ialah sebagai ikhtilat, percampuran di antara lelaki dengan wanita. Ikhtilat ni dia ada dua jenis. Dalam kitab Sharihul Bayan fi Raddi 'ala man khalaqa al-Quran dia sebut ada dua jenis. Bercampur yang haram dan bercampur yang harus, yang halal. Ya. Cuma bahasa kita bila kita kata ikhtilat tu kita kata haram. Kalau kita haram ni kita duduk dalam ni pun haram ni. Sebab dia bercampur di antara lelaki dengan perempuan. Jadi yang haramnya ialah kalau percampuran itu duduk dekat sangat, kita dekat sangat. Kalau bab duduk dekat sangat, kemudian duduk tu tidak ada lapik, boleh bersentuhan di antara mereka, maka itu membawa kepada ikhtilat yang haram. Sebaliknya kalau tidak ada perkara tersebut, kita bercampur gaul lelaki dengan perempuan dalam satu kelas, kita berbual, kita bersembang, kita masih lagi menjaga adab, maka kita ikhtilat juga, bercampur gaul juga, tetapi masih lagi dalam daerah yang harus, patuh syariah. Jadi kalau kita kata ikhtilat ni dia ada dua, kadang-kadang haram, kadang-kadang harus. Cuma macam mana kita nak jaga supaya kita dapat menjadikan ikhtilat kita itu patuh kepada syariah Jadi dia ada beberapa perkara, saya sebut secara ringkas lah beberapa perkara iaitu kita tengok contoh lah, dari sudut kita bercakap sebagai contoh di antara lelaki dengan perempuan. Kamu nak discuss pelajaran ya, kamu nak bincang dalam mesyuarat dari sudut gaya percakapan sebagai contoh ya, di mana Allah Ta'ala dah bagi panduan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala yakhda'na bil qaul, wala yakhda'na bil qaul, janganlah mereka
Mereka ni laki ke perempuan? Perempuan. Yakhda'na. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Mudhari'. Ya awal nun hujung tu mudhari' tu. Hunna kan, hunna. Janganlah mereka tu perempuan, yakhda'na. Mereka tu menundukkan bil qaul, dengan perkataan mereka. Maksudnya ialah menundukkan perkataan, merendah. Maksudnya lah suara itu suara yang menggoda. Janganlah wanita tu bila cakap dengan lelaki dengan suara yang menggoda. Kan? Tahu kan suara menggoda kan? Dia janganlah tegas sangat. Cakap macam tentera kan? Tak lah. Kan? Apa? Ada apa? Kan? Apa? Sihat. Tu kasar sangat, tinggi sangat. Seorang menggoda dia rendah sangat. Dia tengah-tengah tu, dia sederhana. Kita olah dengarlah. Dia kalau kita nak menggoda ni, dia ada niat di hati. Bila ada niat di hati, dia akan zahir dalam perkataan kita, dalam gerak laku kita. Ya. Jadi perkataan kita tu kalau niat memang nak menggoda, memang dia cara kita bercakap tu lain lah. Kita sikit, macam-macam lah, banyak lah. Jadi ini yang perlu kita jaga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala disebut wala yakhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbi marad. Maka orang yang lelaki yang ada dalam hati, dia ada penyakit yang tak elok, ada perasaan yang tak elok dan sebagainya, dia akan koma, dia akan buat tindakan-tindakan yang tak sepatutnya. Kemudian kata Allah, wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang elok lah, bahasa yang elok, cara kita bercakap pun elok. Cuma kadang-kadang Ustaz tengok, kadang-kadang kamu cakap dengan lelaki dengan perempuan, kamu cakap macam kan, apa, boleh tepuk tampak lah. Ada kan nampak? Ada tak di kalangan, di dalam tempat kita, dalam UIA ni ada kan? Jadi ya, rapat tu rapat lah, boleh lah rapat rakas sekelas kita duduk dengan dia, kita nak kan, dah sekarang kita mungkin dah duduk setahun belajar dengan dia satu kelas tu. Tapi satu benda yang tak sepatutnya lah, sampai boleh bertepuk bertampar, sampai boleh kutuk-mengutuk, sampai boleh kata-mengata kan. Ini masuk satu perkara yang tak elok lah. Jadi suara menggoda tu kita tak mau, dan kita terlalu over sangat pun, mesra sangat pun kita tak mau nak, tak nak juga. Sebab apa? Sebab ada satu perkara yang menyalahi dengan adab. Sebab kita lelaki dan kita perempuan, kita berbeza jantina. Jadi itu dalam masalah cara kita bercakap tu, kita kena lihat jangan suara yang mudah. Yang keduanya, dalam juga percakapan kita, sama ada kita bercakap, kita kata bercakap ni maksudnya kita kata komunikasi lah. Komunikasi kita sama ada kita SMS, kita WhatsApp dia, kita apa lagi, Messenger ke apa kan, kita berkomunikasi, bahasa kita guna dalam tu, dan apakah topik yang kita nak bincangkan dalam tu. Kadang-kadang ya, mungkin kita tidak ikhtilat lah dalam fizikal ni, kita mungkin tak ada ikhtilat. Kita duduk di bilik kita tingkat 10, dia duduk di Mahallah Abu Bakar tingkat 4, kita tak ikhtilat sudut fizikal. Tak ada. Tapi benda yang boleh kita nak kata sampai peringkat haram tu tidaklah, tapi benda lara, benda sia-sia, benda yang tak sepatutnya kita bicarakan kan, ada benda-benda rahsia, benda-benda sulit dan sebagainya, tapi kita bertukar benda tu dengan rakan yang berlawan jantina dengan kita. Misalnya apa? Ya, sembang tanya, besok nak pakai baju apa? Okey lagi? Baju okey lagi? Kan, ubah apa kan? Tanya pula, baju dalam warna apa pula? Nampak? Cakap pakai baju, okey lah, jubah luar okey lah, baju kurung luar okey lah, tak apalah. Kan, tapi bila dia masuk bab yang lebih sulit, itu sudah okey kan? Tak okey kan? Menyalahi adab kan? Sebab benda rahsia di antara orang perempuan ada rahsia, lelaki pun ada rahsia dia. Jadi benda macam tu kita tengoklah. Tak sepatutnya dibicarakan. Jadi Ustaz sebut ya, cara kita bercakap satu,
Yang kedua, isi percakapan kita, isi komunikasi kita itu apa dia? Adakah benda itu baik, adakah benda itu bermanfaat ataupun tidak? Baik, itu dari sudut percakapan. Jadi itulah, kita duduk dalam discussion kita di library, ada benda itu ataupun tidak, kita jaga benda itu. Kita discussion kita di jambatan ke dalam kelas ke apa kan, ada lah benda itu. Ya? Baik, yang keduanya, dari sudut ikhtilaf juga, kita nak kena jaga. Kadang-kadang bila kita jalan di antara, bila kita bersaing lah, saing di antara, kita mungkin jalan bersama kan. Siapa yang berada di depan, siapa berada di belakang? Lelaki di depan, perempuan di belakang. Contoh kisah Nabi Musa kan. Contoh Nabi Musa, dia jalan di belakang, perempuan tu jalan di depan, kemudian Nabi Musa suruh dia berhenti, Nabi Musa berjalan di depan, perempuan tu jalan di belakang. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu perempuan, lelaki ni mata dia jahat. Kalau kamu sebagai perempuan berjalan di depan, lelaki ni dia tak tengok benda lain, dia tengok kamu. Tengok mata, tengok. Kalau kamu, lelaki berjalan di depan, kamu di belakang, kamu tengok tak? Tak tengok kan? Tak tengok. Kamu tengok sekitar lalu tu, tengok itu lah. Oh, dia tinggal. Cakap tu je. Lelaki, dia bukan tengok sebenarnya tu. Dia tengok. Dia tak kenal siapa lagi. Tengok. Dia dah. Ish. Dia duk apa? Dia panggil mi'rab. Dia tafsir macam-macam. Dia tafsir. Dia kau lah. Itu bahaya ni. Perempuan ni tengok dia mungkin nak tengok nak kenal je. Oh, dia agak. Cukup lah. Jadi dia beza antara lelaki dengan wanita. Sebab itu kita nampak sini hikmah dia dalam cerita Nabi Musa. Nabi Musa berjalan di depan, perempuan tu berjalan di belakang. Itu satu. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh tundukkan pandangan. Bukan tundukkan kepala, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Qul lil mu'minina, sambungnya, yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakanlah bagi orang beriman, hendaklah mereka menundukkan, yaghuddu min absarihim, menundukkan daripada pandangan mereka, daripada sebahagian pandangan mereka. Dan katakanlah bagi wanita beriman, yaghuddna min absarina, hendaklah wanita itu menundukkan daripada sebahagian pandangan mereka. Min tu kita boleh tafsir sebagai min tab'idiyah, min sebahagian. Bukan tunduk sepanjang masa, tidak. Ada pandangan yang perlu ditundukkan. Kalau benda tu tak wajar, benda tu tak sesuai untuk kita tengok, kita tundukkan pandangan. Tetapi kita nak berbual di sini, kita nak tengok kan, macam pensyarah kita mengajar, yang lelaki pensyarah perempuan, yang perempuan pensyarah lelaki mengajar, tengok tu tidak ada masalah. Kamu sesama rakan, kamu nak tengok, tidak ada masalah. Sebab tengok tu mungkin tidak ada apa-apa perasaan, tidak ada nafsu syahwat dan sebagainya. Yang maksud ni ialah yang kalau pandangan itu diiringi dengan nafsu syahwat. Sebab itu kita nampak hikmah bila Allah Ta'ala kata tundukkan daripada bahagian pandangan wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluan mereka. Sebab kalau pandangan tu pandangan yang ada nafsu syahwat, dia akan bawa kepada perkara yang lebih tak elok lagi. Jadi sekarang kita tengok, kan? Tengok. Lagi tengok ada. Ada apa? Biasakah basah? Ada apa kan? Tengok. Ada apa kan? Biasa kan? Jadi kita tengok dalam suasana biasa tu okey, tidak ada masalah. Tapi bila sampai satu peringkat, katalah kita baru baca buku cerita yang pelik-pelik, kan? Buku cerita orang putih kan, kalau kamu pergi kedai buku kan ada cerita gambar, buku cerita orang putih tu gambar dia lukis kat luar tu macam-macam kan. Kamu baru baca novel tu rasa semangat dah sikit. Lepas tu lepas baca tu jalan pukul 10 malam, bila tengok tu rasa lain kan, rasa teringat balik cerita tu, apa yang kamu baca, apa yang berlaku dalam novel tu kan, teringat, kalau dapat budak ni kat aku kan. Dia mula tu
Ya, tengok dia tengok